Sejak ikan tembaring mula ditemui di Papua New Guinea oleh peneraju pemancing Australia, namanya terus tersebar ke merata dunia. Spesies yang diiktiraf oleh pemancing Australia sebagai ikan terkuat di dunia ini dikatakan mempunyai daya juang yang luar biasa. Ia berupaya membinasakan peralatan casting biasa dalam sekelip mata sahaja dan menarik pemancing yang berbadan tegap sehingga melutut. Tembaring diibarat sebagai pemusnah keyakinan seorang pemancing oleh sesetengah media memancing. Jika dibanding dengan ikan-ikan terhandal yang lain, ia tetap dianggap spesies terhebat mengalahkan spesies bagak seperti mersuji maupun hiu. Kemunculan tembaring telah membangkitkan kegilaan di kalangan pemancing-pemancing Australia. Mereka sanggup melaburkan banyak wang dan menanggung risiko tinggi semata-mata untuk memancing spesies idola setiap pemancing ini. Pada awalnya, ikan ini dianggap hanya hidup di Papua New Guinea sahaja. Pada hakikatnya, seperti juga spesies-spesies ikan yang lain, tembaring sebenarnya wujud di negara atau kawasan yang berdekatan Papua New Guinea. Di antaranya adalah Pulau Borneo yang telah disahkan sebagai salah satu tanah jajahan kepada Maharaja ikan sedunia ini. Sabah yang terletak di sebelah timur laut adalah kawasan Borneo yang sulung kali ditemui spesies ini. Tembaring terbesar di sini menjangkal 16 kg. Namun, disebabkan penangkapan tanpa kawalan terhadap spesies ini, populasinya berkurangan dalam jangka masa yang agak pendek. Satu-satunya tanah jajahan tembaring yang dapat menandingi Papua New Guinea ini akhirnya terkubur jua. Tak kala pemancing di rantau ini asyik merindui zaman keemasan tembaring di Sabah, sekumpulan pemancing dengan tidak sengaja telah membongkar rahsia tembaring yang tersembunyi di muara sungai Balikpapan, Kalimantan yang berada di bawah Sabah. Dengan pertemuan ini, maka bermulalah satu wilayah baru spesies tembaring di Borneo yang telah membawa harapan baru kepada peminat ikan tembaring di rantau ini. Semenjak rakaman ikan terhandam Malaysia memasuki pasaran Indonesia, ia telah mendatangkan banyak perubahan kepada gaya pancingan di negara itu. Pada suatu hari, sekumpulan pemancing dari Balikpapan ingin keluar memancing di laut. Namun, mereka terpaksa berpatah balik ke muara akibat cuaca buruk. Tiba-tiba, salah seorang pemancing teringatkan kaedah tundaan gewang di muara sungai yang pernah ditonton dalam rakaman ikan terhandam Malaysia. Dengan hati yang penuh curiga, beliau mula menghulurkan sebutir gewang ke dalam sungai. Tanpa disangka-sangka, seekor tembaring besar berjaya dinaikkan dengan kaedah yang belum pernah dicuba di muara sungai ini. Peristiwa ini telah menjadikan ramai pemancing di sini bertukar minat kepada kaedah tundaan gewang di muara sungai. Kami sempat berkenalan dengan pemancing Indonesia ini melalui laman web dan menyedari bahawa aktiviti menunda tembaring baru bermula dalam masa 2 bulan sahaja. Tanpa berlengah, kami terus merancang satu trip ke Balikpapan dengan harapan untuk membuat satu rakaman bersejarah bagi mengingati zaman keemasan tembaring di Kalimantan ini sebelum populasinya kurang. Kami berasa gembira kerana Iwan yang mengusahakan kedai pancing di Bandar Balikpapan serta sahabat karibnya Handy sanggup menjadi pemandu kami untuk menjayakan trip ini.
Balikpapan yang terletak di Kalimantan Timur, populasi penduduknya menjangkau 540,000. Ia adalah sebuah bandar pinggiran laut yang pesat berkembang kerana kaya dengan petroleum dan gas aslinya. Sungai utama di sini ialah Sungai Balikpapan yang mempunyai banyak anak-anak sungai seperti Sungai Riko, Sungai Sotek, Sungai Ichi, Sungai Mangga dan banyak lagi yang menjadi padang pancing ikan tembaring yang dipanggil pantahan paling popular di sini. Satu lagi lubuk tembaring yang lebih menarik ialah Delta Mahakam yang berada di sebelah timur. Selain tembaring, sistem muara ini juga banyak terdapat ikan siakap yang bagak. Pada hari pertama, kami dibawa ke Sungai Riko untuk mencari ikan tembaring yang diidam-idamkan. Sungai ini terdapat banyak pokok bakau di tebingnya. Pemandangannya seakan sama dengan muara sungai di Sabah. Hanya sungai ini jarang terdapat struktur atau halangan yang ketara. Oleh itu, kami terpaksa menunda secara membabi buta sahaja di sepanjang pinggir tebing. Gewang yang paling popular di sini adalah model 12 cm ke atas dengan selaman 3 meter seperti di Sabah. Okey. Okey. Ini sungai mungkin besok boleh coba ini. Menerusi sonar, dasar Sungai Riko kelihatan amat dalam. Kawasan yang paling dalam melebihi 20 meter. Grey line dari tebing ke pertengahan sungai jatuh dengan ketara sehingga menjadi struktur menyerupai jurang. Kami menunda gewang sepanjang tebing dengan kedalaman 2 hingga 4 meter. Apabila bot berjalan agak jauh dari tebing sahaja, kedalamannya terus jatuh sehingga 6 hingga 10 meter. Sungai ini kurang halangan. Mungkinkah tembaring menunggu mangsanya di pinggir jurang?
Lantaran tiada hasil selama beberapa jam menunda, kami terus berpindah ke Sungai Sotek yang berada di hulu Sungai Riko. Kuala Sungai Riko merupakan sebuah pelabuhan operasi pembalakan di sana. Balak-balak yang ditebang di kawasan pendalaman ditarik ke Bandar Balikpapan melalui pelabuhan ini. Menurut Iwan, hutan belantara Balikpapan pada suatu masa dahulu memang terkenal dengan beruangnya sehingga menjadi lambang kepada bandar ini. Namun, semenjak habitatnya ditebang secara besar-besaran, bukan sahaja beruang hilang entah ke mana, malah kucing hutan pun sukar ditemui. Bahkan begitu ada yang kaget langsung bangun, langsung loncat, hajar. Padahal aku lebih suka air mati begitu trolling. Ya. Air mati tak ada aku. Air mati yang kali ini. Belum, Jumat, Sabtu. Oh, Sabtu lah. Jumat, Sabtu air mati. Iya. Baik. Ah, 死火啊！传死火！传直火链。那边把灯在那边。banyak. Nah, pelan. Lari. Putar yuk. Putar. Aku tanya ini. Pasang gua. Belum. Ada ikan. Putar yuk. Aku tanya. Jing saya sudah masuk kayu lah. Sudah masuk lah. Dah dapat sarang dia punya. Apabila kami kembali ke muara Sungai Sotek, kelihatan ada pemancing yang sedang melawan ikan dari bot kayu yang datang menunda bersama. Akhirnya, Hendy berjaya menaikkan tembaring pertama trip ini. Biarpun Kuala Sungai Sotek kelihatan kosong di permukaannya, namun menurut Tekong, di bawahnya tersembunyi rangkaian anak-anak bukit yang merangkumi kawasan yang agak luas. Lantaran kekurangan halangan di muara ini, struktur sebegini telah menjadi satu tarikan besar kepada penghuni-penghuni di kuala ini. Justru tidak heranlah pemancing sentiasa beroleh hasil di sini. Dah. Juga aku sendiri nih. Kalau mau gede tuh lumayan lah. Ngomong aja.
Ah. Oh yo. Pemancing-pemancing balik papan yang baru berjinak-jinak dengan pancingan gewang masih kurang pengetahuan dan pengalaman dalam arena pancingan moden ini. Kita sedia maklum bahawa ikan tembaring bukan sahaja dapat dipancing melalui kaedah menunda gewang, malah ia juga boleh dijerat dengan cara melempar gewang ke kawasan berpotensi. Biarpun begitu, kaedah casting belum pernah dicuba di sini. Apabila kedua-dua bot kami berlabuh di kuala Sungai Sotek untuk makan sambil berehat, Iwan yang telah banyak menerima tunjuk ajar dan ransangan dari kami mula cuba-cuba melempar gewang. Dan secara kebetulan telah berjaya menaikkan seekor siakap. Dengan keputusan yang positif ini, maka terbinalah keyakinannya terhadap kaedah mengilat. Sekap. Sekap. Ini jam berapa datang tadi pagi? 3.7? Hah? 3.7? Oh, kamu di depan, kapal kau kan di luar. Boleh kan? Ya, bagus kamu nunggu aku ya, pada aku nunggu kamu juga. Oh, nomor 7 ah. Ditumbal kau. Ditumbal kamu, bro. Ah, yes. Strike. Strike. Bebas, bebas. Ah, cocok lah kau tinggal di balik papan nah. Like, Bebas ini, kau pindah jadi WNI lah. Ambilkan. 会出现了。 Ayo, tali angkat. 喂喂喂喂，sekap ah. Oh, siakap putih besar. Sekap ah. Oh, sekap, sekap. Kita lempar lagi lah. Ke sana lain. 会跳哦，这条。 Pikiau. Yeah. Terus angkat, terus angkat, angkat, angkat. Ah, ya, okay. Land, land, land. Tak boleh ya. Ah. Yeah. Alek. Saya bukan kucing. Kucing. Tak tahu siapa kucing ini ada antara dua orang. Ikan lah. Cukup, cukup, cukup. Sesi seterusnya tiada hasil yang memberansangkan. Kami kembali ke Kuala Sungai Sotek yang terbukti berpotensi. Sejenak sebelum sinaran mentari terbenam, Iwan yang langkah kanan akhirnya berjaya mendapat tembaring pertama melalui lemparan gewang. Keputusan ini ternyata telah membuka mata semua pemancing tempatan terhadap kaedah mengilat. Ah.
Ya, tak ada sahu lah. Black box lah. Bukan tu. Confirm. Confirm black box lah. Saya long siap aja. Saya long siap aja. Black box tu. Confirm black box tu. Macam tu pattern. Black box lah. 哎呦，可惜暗点好看些。你有用这个？有用的。啊？Bisa naik. Mari sini. Okey. Lepas. Cantik lah. Nào quý ba. Lại cho nó nào không? Nhìn nào chút. Kìa. Yes! Pak. Kakak. Oi, besar. Baik tempat. Wah, sedikit. Okay. Trip hari kedua tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Hujan yang tidak tentu bukan sahaja membingungkan kami, malah mungkin telah menjejaskan keaktifan spesies muara. Hanya bot kayu sahaja berjaya menaikkan seekor tembaring 5.5 kg dan seekor siakap merah kecil. Lantaran hilang keyakinan terhadap muara Balikpapan, Iwan dan teman-temannya pun mengambil keputusan untuk bertandang ke Delta Mahakam yang telah banyak menyebarkan berita baik sejak kebelakangan ini. Dengan bantuan Akai yang tinggal di sana, kami meninjau ke lubuk baru berhampiran Tanjung Pemerong yang berada di pendalaman Delta Mahakam dengan menaiki bot panjang. Perjalanan dari jeti ke Tanjung Temerong agak jauh
Biarpun bot kayu ini berkuasa kuda besar, ia memakan masa hampir 1,5 jam untuk sampai ke wilayah Tembaring. Tebing sungai ini ditumbuhi pokok-pokok atap. Perairan seperti inilah yang paling disukai Tembaring. Berani pakai yang kecil. Masih berani pakai 20 lebih. Gantung mulut aja. Gantung mulut. Kau kecil. Buaya. Kamu terus ini strike nih. Apa? Kecil ya? Kecil ini. Mana? Kuat ya? Kuat ya? Strike bas kuat kan? Kuat ya? Seperti yang dijanjikan oleh Akai, Delta Mahakam telah memperlihatkan kehebatannya dengan hasil tangkapan Tembaring yang lumayan. Namun, seperti negara-negara berkembang yang lain, perikanan Tembaring Kalimantan di Indonesia juga menghadapi masalah pengawalan stok. Stok ikan Tembaring dikhawatiri akan berkurangan dengan ketaranya akibat penangkapan yang tidak terkawal. Jika pemancing sendiri tidak sedar terhadap kepentingan konsep tangkap dan lepas, lubuk Tembaring yang subur di sini suatu hari nanti akan jadi seperti nasib lubuk Tembaring di Sabah. Pemancing sendirilah yang bakal memusnahkan mahligai Tembaring tersayang dengan tangan sendiri. Binatang-binatang liar masing-masing mempunyai caranya untuk terus hidup di alam semula jadi. Ikan pun begitu juga. Ikan yang hidup di dalam air masing-masing mempunyai caranya untuk mendapatkan makanan.
Namun di antaranya, sumpit-sumpitlah ikan yang paling unik dan mempersonakan. Sumpit-sumpit yang bertaburan di kawasan muara mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan makanan. Mereka berupaya menembak air melalui dalaman mulutnya yang berupa sumpit untuk menjatuhkan serangga di ranting pokok dengan ketepatan yang amat tinggi, menjangkau 2 meter. Mereka suka berenang berdekatan tebing sambil memerhati tumbuh-tumbuhan di sepanjang tebing. Matanya peka dengan sebarang pergerakan atau objek yang berkilau. Ada masanya manusia yang memancing di tebing turut menjadi sasarannya. Sumpit-sumpit yang berbadan kecil walaupun bukan ikan sasaran yang kuat, namun keunikan cara mencari makannya telah menyebabkan pemancing menaruh minat terhadapnya. Spesies yang comel ini hampir dapat ditemui di semua muara sungai, khasnya di perairan jeti bot nelayan. Ia merupakan salah satu spesies air payau yang suka mendampingi manusia, menjadikannya satu-satunya spesies yang paling senang ditemui. Sumpit-sumpit yang bersifat karnival merupakan pemburu yang cekap. Berdasarkan sifat ini, kita beranggapan ia adalah spesies yang sesuai dipancing menggunakan gewang replika ikan. Disebabkan saiz ikan ini lazimnya hanya sebesar tapak tangan, gewang yang digunakan juga harus kecil. Saiz 3 hingga 5 cm adalah berpatutan untuk memburu si comel ini. Spesies yang berasal dari genus Toxotes ini mempunyai bentuk badan seperti telur. Badannya lepeh dan berkepala panjang dan tajam. Matanya besar, badannya berwarna kuning muda dengan sedikit kehijauan. Kedua-dua belah badannya mempunyai 6 jalur menegak berwarna hitam. Salah satu jalur tersebut melintasi matanya. Spesies ini boleh mencapai saiz 20 hingga 30 cm di perairan semula jadi. Lantaran rupa parasnya yang cantik dan comel serta sifatnya yang dapat hidup di air tawar, ia juga dijual di kedai akuarium sebagai ikan hiasan. Ikan bulan merupakan satu lagi spesies ikan pemangsa yang biasa ditemui di perairan muara. Selain menjadi buruan popular di kalangan pemancing layang, ia juga dapat dipancing menggunakan gewang mini. Spesies ini gemar bermain di permukaan air. Cara memancingnya adalah sama seperti toman, di mana gewang dilempar, sebaik saja kelihatan ia naik ke permukaan. Ikan ini suka memburu mangsanya secara berkumpulan. Mereka mempunyai perhubungan rapat dengan Atlantic Tarpon yang hidup di Florida, Amerika, yang menjadi ikan sasaran yang begitu popular buat pemancing sedunia. Namun, tarpon kita hanya sebesar beberapa kilogram sahaja, manakala tarpon Amerika dapat membesar melebihi 100 kilogram. Apa hook up? Oh, 真是不理解。
哎，姐，拿过来。哎，这边，这边，这边。哎呦！还好前面吓到。你没有了，在看。给我个那。搞四炮呀！来，double hook up。你掉大便仪了。Biarpun sumpit-sumpit dan bulan bukanlah ikan yang kuat, namun ia amat sesuai untuk dijadikan ikan sasaran buat pemancing yang baru berjinak-jinak dengan pancingan gewang. Tambahan pula, setiap spesies ikan ada tabiat masing-masing yang berlainan. Ada baiknya jika kita mempelajari tabiat semua ikan. Pancingan gewang amat mementingkan semangat menganalisis perkara itu. Hanya melalui perhubungan dengan ikan-ikan sasaran yang berlainan sahaja, barulah kita dapat memajukan teknik mengilat supaya lebih cekap dan sempurna.